Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Korang masih kuarantin ke dalam bilik Dalam bilik ke? Okey. So, oleh kerana awak kena kuarantin dalam masa seminggu kan? Betul tak? So, betul. Okey, so buku dah ada. So, nanti minggu depan saya akan bagi buku. Okey? So, buat masa sekarang ni saya dah bagi yang soft copy punya. So, korang boleh rujuk yang soft copy punya lah setakat ni. Ataupun nanti lepas kelas saya akan bagi nota yang kita discuss hari ni. Okay? Alright. So, kita nak start hari ni, kita nak buat revision sikit untuk chapter 1 sebab malam ni ada UPS. Okay. And then dia objective question 30 objective and then ada 30 questions. Okay. Masa 8 sampai 8.30 sahaja. Nanti link saya bagi kat Telegram, okay? Alright. Okay. So, hari ni kita akan discuss chapter 1 and then 30 minutes after that kita akan masuk chapter 2 lah. Okay, so chapter 1. Okay, so dalam chapter 1 kita belajar molecular formula. So molecular formula, so saya bagi dekat sini C3H6. So dia bagi tahu tentang bagi information tentang bilangan karbon dan bilangan hidrogen. Dekat sini ada 3 karbon dan 6 hidrogen. Okay. And what is structural formula? Structural formula show how each atom is bonded to each other. So dekat sini kita akan dia bonded macam mana? So dia buat bond antara 3 karbon and then dia ada 1 double bond and then dia ada 6 hidrogen. Okay. Yang ini ialah cara melukis. Cara melukis structural formula. So ini caranya ialah expanded structure. Cara melukis. So kena ingat ini adalah cara melukis. So ada 3 cara melukis. Satu expanded structure. Yang kedua condense, which is kita condensekan all the bonds. So this one kita panggil condense. Dan ada yang kita condensekan dia punya, kita hanya tunjuk dia punya bond saja. Okay, 1, 2, 3, so ada satu double bond. Okay, so tiga-tiga benda ni adalah C3H6 dan benda yang sama. Cara melukis sahaja berbeza. Okay, so itu molecular formula dan structural formula. Okay, seterusnya dalam chapter 1 kita belajar functional group. Okay, functional group kita belajar C double bond C. So functional group ini ialah carbon-carbon double bond. Okay, carbon-carbon double bond is functional group. Okay, dia punya homologous series ialah alkene. So ini adalah kumpulan alkene. 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 Okay, C triple bond C. So dia adalah alkyne. Okay. Functional group hydroxyl. So hydroxyl ialah bagi alkohol. So balik nanti, duduk nanti sebelum kejap lagi awak boleh buat revision lah. Okay. So ini kita panggil functional group and then homologous series. Yang ini bagi siapa? Bagi aldehyde, ketone. Yang ini bagi carboxylic, alkoxy bagi ether. So you must know the name of functional group. Okay. Seterusnya, isomerism. Isomerism kita anggap dia macam kembar, iaitu dia ada same molecular formula but they have different structural.
Okay, tadi cara melukis structural formula dia mesti sama. Tapi sekarang ni chain isomer dia mesti at least ada 2 ataupun lebih structure yang kita compare. So kalau kita compare dari segi chain, so dia mesti berbeza dari segi chain. Contohnya, contohnya kita ada chain isomerism. So kita ada C4H8. So structure yang pertama can be jadi macam ni. So CH2H, CH2, CH3. Okay. So ini dia punya rantai paling panjang ialah 4 karbon. Tapi kita boleh lukis 3 karbon dan sebagai satu substituent. So antara A dengan B ini ialah chain isomerism. Okay, why chain isomer? Sebab berbeza dari segi chain. Okay, how about positional? So positional, so antara, okay, so kita ada satu structure. Okay, yang ni carbon-carbon double bond dia antara 1 dan 2. Kalau D antara karbon yang kedua dan karbon yang ketiga. So ini perbezaan position of functional group. Okay, position of functional group. So that's why antara C dengan D, they are positional isomers. Okay. For functional group isomers ialah dia ada C4H8 but they are different functional group. So satu kita buat alkene. So alkene structurenya C double bond C. Satu lagi kita ada cycloalkene. Okay, bentuknya macam mana? So kita akan dapat bentuk dia macam ni. Cycloalkene. Okay, dan so, itu isomerism. Boleh? Ada soalan tak? So antara E dengan F, they are isomers functional group. Okay, ada soalan tak setakat ni? Ada Yusof, ada soalan? Yusof? Tak ada, madam. Tak ada. Okay. So, saya teruskan. Okay, kita tengok homework. Okay, homework ni saya bagi waktu sebelum cuti. Okay. Alright. Ni. Kita tengok soalan. Okay, soalan nombor 2. Okay, question number 2A. Okay, dia kata dia tunjuk arrow dekat sini. Dia tunjuk arrow kat sini. Maksudnya arrow yang ini yang kita kena break. Okay. Ni siapa punya tulisan ni? Sebab saya download tak ada nama dah. Siapa yang tulisan? Okay, Amira. Okay, so betul tak cara dia buat? Okay, so untuk homolytic dan heterolytic cleavage ini, okay, first step dia mesti tengok cleavage dia simetri ataupun tidak. Symmetry or not. So cleavage dia. Okay, so macam mana nak tahu cleavage dia simetri ataupun tidak? Tengok bond ini antara same electronegativity ataupun different. So C dengan H, walaupun elemen dia berbeza, tapi dia adalah dia ada similar, lebih kurang sama dia punya electronegativity. So dekat sini kita assume bond ini adalah non-polar. So dia punya cleavage akan jadi symmetry. Yang kedua kita kena tengok arrow. Arrow-nya ialah okay, dalam satu bond ada berapa elektron? Amirul dan satu bond ada berapa elektron? Amirul Haziq. Satu bond ada berapa elektron? Apa dia? Dalam satu bond ada berapa elektron?
Dua, madam. Yes, dua. So, dua elektron ini dikongsi oleh H dengan C. Okay, so bila dia break pun dia kena bahagi sama rata. So, satu elektron move ke hydrogen, one electron move to the carbon. Okay, so dekat sini arrow yang digunakan dekat sini ialah single headed. Kepala dia satu sahaja. Itu maksudnya kita nak tengok arrow. Okay. Dan yang ketiga, kita tengok dia punya products. Okay. Benda yang sama, kalau tengok kat sini pun sama ni. Okay. Dia punya, apa tu namanya? Dia punya perbezaan kat atas ni. Okay, so produknya akan dapat CH3C, so ada dot satu, so ini adalah free radical. Betul. Okay, untuk homolytic pun sama. So antara C dengan O ialah most electronegative, antara yang paling elektronegatif, dan carbon ialah antara yang paling positif. So dekat sini elektron akan move to the delta negatif ataupun more elektronegatif. So dalam satu bond ada dua elektron, dua-dua elektron akan bergerak pada O. So arrow-nya adalah double headed. Okay, and then bila break, so CH3 akan dapat positive charge. Dia bukan dapat, dia akan jadi positive ion, dan OH akan jadi negative ion sebab O ni akan dapat lebih elektron. Okay. So jawapannya betul. Okay, done. So itu soalan nombor 2. Okay. Okay, now kita nak tengok soalan nombor 3. Nah. Soalan nombor 3. Okay. Soalan nombor 3, kita nak tengok cara menulis jawapan. Okay. Gelap tak? Nampak tak? Okay, kita ni. Okay. Cara menulis untuk soalan nombor 3. Cara menjawab soalan nombor 3. First step mesti label. Okay. So soalan 3A tu dia dah label siap-siap. 1, 2, 3, 4. Korang tengok soalan tutorial Ada kan soalan? Okay, dia dah label. Yang kedua, tentukan kelas. Kelas carbocation tu. Okay. Yang ketiga, apa kita buat? Kita tengok dia increasing stability. Soalan balik sini. Okay. So, label. Macam mana nak buat ni? Nah. Jangan. Itulah memo paling latest lah. Hari dalam email. Oh, kan. Thank you. Okay, kejap. Allah. Taklah, salah pula. Okay, tak apalah. Okay, so kita tengok soalan nombor apa tadi? Sekejap. Okay. So, okay, so label. Yang kedua, determine class. Dan yang ketiga, increasing stability. So, cara menjawab ini, yang ini caranya betul. Sebab apa? Kita tengok
kita ada indicate stability punya order. Okay. Kalau awak bagi soalan dia macam ni, kalau awak bagi jawapan dia macam ni, comma sahaja, yang ni jadi salah. Okay. Kenapa? Sebab bila awak letak comma, kita kena tambah dekat bawah ni. Okay. Ataupun dekat atas, kita kena tulis arrow dan kita tulis increasing stability. Sebab bila awak letak comma, dia tak menentukan awak susun ikut apa. Increasing ke, decreasing ke, dari kiri ke kanan ke kiri ke. Yang itu kena betul-betul lah. Okay, kena tunjuk betul-betul. So itu cara menjawab. Ramai yang pandai susun tapi cara menjawab tak betul. Okay, so kita tengok soalan nombor 3B. Okay, 3B. So macam saya cakap tadi, first step ialah label. So kita dah label. So yang ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. So label. Yang kedua, tentukan kelas. Okay, so B ialah kelas methyl, A ialah kelas secondary. Kenapa? Sebab kita ada carbon kat sini and then carbon ini bonded to 2 carbon. So C tertiary. Okay, and then yang ketiga baru susun ikut order. Okay, so lagi tinggi dia punya bilangan carbon attached pada C+, so lagi stable. So dekat sini tertiary is larger ataupun has higher stability than A, has higher stability than B. So bila awak letak comma-comma macam ni, okay, awak tak label, yang pertama sekali awak kena draw balik daripada soalan. Okay. Dan yang kedua, ialah kalau kita letak comma sahaja, dia tak menentukan siapa yang more stable. So, step dia ialah sama ada awak buat arrow macam ni, okay, ataupun kita buat labels dengan dia punya simbol. Simbol ni adalah B less than E less than C. Okay, dapat tak? Okay. Dapat? Dapat. Alright. So, cara menjawab ni betul. Ni siapa punya ya? Kalau tak label boleh awak lukis semula. So tak ada masalah. Okay, untuk question number 4A. Okay, so this one is methyl free radical. Ini kelasnya adalah primary, secondary, tertiary. So susunannya pun betul. Okay, and then untuk 4B, so sama, methyl. Ini adalah primary. Sebenarnya structure dia sama. Okay, structure dia sama macam 4A ni. Okay, and then ini adalah secondary. Okay, yang ni adalah kelas tertiary. So carbon dekat sini bonded kepada 1, 2, 3. So this one is tertiary. So betul sebenarnya. Okay. Dan so ini soalan nombor 3 dan soalan nombor 4. Okay, seterusnya kita tengok soalan nombor ini. Type of reaction. Okay, korang semak yang belum hantar tu semak. Yang dah hantar saya akan tanda. Nanti saya akan pulangkan. Okay, so untuk soalan number 1, jawapan dia rearrangement. So salah. This one is not rearrangement. Why? Because structure yang ada bulat dekat tengah ini adalah benzene ring. So benzene ring kena faham dia ada 3 double bond dan ada setiap carbon tu ada 1 hidrogen. Okay, so dekat sini bila dia buat reaction, H is substituted with Cl. So this is substitution reaction. Okay, number 2. Ini daripada unsaturated jadi saturated. Maksudnya daripada yang ada double bond jadi single bond semuanya. So this one is addition. Betul? Nombor 3 pun sama, daripada unsaturated kepada saturated, so addition.
Number 4, Cl is substituted with NH2. Number 5 pun sama, OH is substituted with Cl. So this is one is substitution. Substitution salah ni. Substitution. Okay. Number 6, addition. Yes, betul. Sebab daripada unsaturated kepada saturated. So this one kita panggil addition. Okay, seterusnya. Question number 7, daripada daripada saturated, semuanya single bond, jadi unsaturated, jadi double bond. So means that ini adalah elimination. 8. So dia bukan rearrangement. Okay, dekat sini datang confuse. Kenapa? Okay, kita compare hanya dekat hydrocarbon ini sahaja. So kita ada CH4 dan kita compare dengan CH3Br sahaja. Okay, bukan kita tengok dekat kiri dengan kanan. Kita tengok dalam compound itu. So dekat sini kita nampak H is removed, Br masuk. So ini kita panggil substitution. Right. Okay, number 9. So sama macam soalan number 1. So this is substitution. Number 10, from unsaturated to saturated, from saturated to unsaturated. So this one is elimination, betul? Okay, number 11, reaction 1. So macam soalan nombor 1, this one is not arrangement. Ini adalah substitution. Diganti apa? Diganti kedudukan hydrogen. Okay, and then untuk reaction 2, unsaturated daripada double bond jadi single bond semuanya, so addition. Dan lastly, OH is substituted with Br, so this is called substitution. Okay. Dan setakat ni ada soalan? Ada soalan tak? Madam, number 9 tu kenapa substitution? Substitution sama macam soalan nombor 1. Soalan nombor 1, kan saya kata ni benzin. Benzin ini dia ada double bond, single bond. Saya lukis balik. Okay, number 9, saya lukis balik soalan number 9. Okay, bentuk dia macam ni. Okay, and then ada double bond. So ni benzin ya. Okay, carbon boleh buat berapa bond? 4. So setiap carbon ini ada hidrogen. Okay, kemudian jadi apa? Dia jadi NO2 Allah. NO2. So bentuk dia macam ni. Okay, and then double bond still kekal. And then dekat sini ada NO2. Carbon boleh buat berapa bond? 4. So sini H. 1H, sini 1H, sini 1H, ini 1H. So dekat sini boleh masuk H. Belah sini. Tak boleh masuk H kan? So maksudnya dekat sini, dekat carbon yang ini ada hydrogen, ini ada NO2. So hydrogen keluar, NO2 masuk. That's why dia substitution. Boleh? Siapa yang tanya tu dia? 100%. Boleh madam. Thank you madam. Alright. So sama je. Jawapan untuk soalan 1, soalan 9 dengan soalan 11. 11 reaction 1 tu pun sama konsep dia. Okay, dan so ada soalan tak untuk chapter 1 ni? Nanti malam kan nak UPS. Ada soalan?
Ada? Tak ada? Okey, kalau tak ada, kita move kepada, ada tinggal satu. Homework, past year PSPM. Okay, so dia kata compound CH3, CH2X can undergo different types of cleavage. Okay, so dia kata kalaulah A ni, X is more electronegative, means dia ada perbezaan electronegativity. Maka untuk A ialah heterolytic cleavage. And then soalan minta apa? Draw the species form. Okay, so kalau saya nak draw, saya lukis dengan ini dululah. Okay, so X. So kita ada ni more delta negatif, ini delta positif. So elektron akan bergerak pada X. Therefore, produknya akan dapat CH3, C, H, H, H. X akan dapat satu elektron lebih, so dapat negatif. C akan dapat positif. Okay. C akan dapat, C tak dapat elektron, jadi dia akan jadi C positif. Okay. Kalau untuk B, X has same electronegativity with carbon, therefore homolytic cleavage. Therefore, so structure-nya akan jadi CH3, C, H, H, X. So sekarang ni satu elektron bagi pada X, satu elektron bagi pada C. So akan hasilkan produk CH3, C. So akan jadi free radical, carbocation dan free radical X. Okay. Untuk soalan 2, classify each of the following carbocation as primary, secondary or tertiary. So number 1 is primary, number 2 is secondary, tertiary. Number 3 is secondary. So dah dapat 3 markah kat sini. Okay, and then yang seterusnya, arrange them in descending order. So kena alert, dia nak minta descending ke ascending. Kalau descending, simbol yang kita akan gunakan ialah lebih kecil, lebih besar. So dekat sini kita letak 2 more stable than structure 3, more stable than structure 1. Okay, habis. Ada soalan? Okay, yang ni jawapan ni saya akan hantar dekat dalam group. So nanti korang semak korang punya kerja lah. Okay, so chapter 1, so malam ni UPS, so get ready. So sekarang ni saya nak masuk chapter 2. Okay, chapter 2. Okay, you are much stronger than you think. Okay, maksudnya apa? Kadang-kadang kita tak perasan kekuatan diri, tiba-tiba datang masalah. Okay, kata kenapalah aku yang kena hadap masalah ni. Sebab apa Allah bagi kita hadap masalah-masalah tu? Sebab kita are stronger than we think. Maksudnya kita tak perasan pun, oh rupanya aku nak kuat. Okay, so daripada kita pegang ataupun kita bertanya why me, kenapa aku, kita cuba jawab dengan oh why not me. Okay, kenapa bukan aku yang dipilih. So bila kita ubah kita punya mindset, so kita akan ubah cara kita hadap something lah, something masalah tu. Okay, so chapter 2. So kalau rasa susah nak belajar, kenapa awak rasa susah? Sebab korang ni memang boleh hadap lah yang susah-susah ni sebenarnya. Okay, so kita tengok chapter 2, alkenes. Okay, alkenes
Okay, alkenes ini ialah compound yang ada karbon dan hidrogen sahaja. Therefore, alkenes ini dikategorikan sebagai hydrocarbon. Okay, dia ada karbon dan hidrogen sahaja. Okay. Hydrocarbon mempunyai dua jenis, iaitu saturated, iaitu semuanya single bond. Unsaturated, at least ada satu double bond. Okay. So, contoh unsaturated ialah alkenes, alkynes. Okay. Seterusnya, alkenes boleh dibahagi kepada dua. Satu acyclic alkenes, satu lagi cycloalkenes. Okay, acyclic alkene ni maksudnya bukan cyclic. Ni maksudnya bukan. Okay. So, ataupun kita panggil straight chain lah. Selalunya panggil straight chain. Okay, and then cycloalkene ini adalah cyclic structure. Maksudnya bentuk dia dalam bentuk cycle. Okay, ada macam bentuk ring tu. Okay. Now, kita nak masuk 2.2 nomenclature. Nomenclature ialah naming. So, hari ni kita nak belajar naming of alkenes. Okay. Naming ni kita akan ada dua part kita akan belajar. Yang pertama sekali, kita diberi nama dan kita minta draw. Macam mana draw? Maksudnya macam mana bentuk dia. Satu lagi, kita diberi drawing ataupun kita diberi structure formula dan kita diminta untuk namakan dia. Okay, so hari ni saya akan fokuskan macam mana nak draw. Okay, so first step, macam mana nak draw? First of all, awak kena tahu dia punya structure nama tu. Okay, dia bagi nama. Okay, dia akan bagi satu nama dan awak kena lukis. Daripada nama tu, kita kena cari apa? Kena cari parent dia punya nama. Parent dia punya nama menentukan dia punya structure dan kita kena tahu substituent punya nama. So, namanya macam nama orang Melayu. Okay. Nama ayah selalunya letak kat kiri ke dekat kanan? Kalau kat Malaysia ni. Kiri ke kanan kelas? Kanan. Kanan. So sama juga dekat sini. Kita punya parent, nama dia, parent dia duduk belah kanan. So ni parent punya nama. Okay. So yang belah kiri adalah substituent. Nama dia punya anak dia lah. Okay. So, gua nak delay Okay. So, first step, kita nak tengok name of carbon. Name of parent. Name of parent, awak kena tahu dua benda. Yang pertama sekali, berapa bilangan karbon. Kalau bilangan karbon dia 1, dia akan start dengan map. Kalau dia bilangan karbon 8, so dia akan start dengan octopus. Octopus ada 8 tangan, 8 kaki. So, octopus ada 8. Heptene. Hep maksudnya ada 7 karbon. Okay, kena tahu bilangan karbon. Okay, first ni kena tahu number of carbon for parent. Yang kedua, kena tahu functional group dia apa. Okay, so dekat sini in. In ini adalah class of compound. Okay, functional group ataupun class of compound. So, alkene, dia punya class of compound ialah alkenes. Functional group, no functional group. So, kena tahu no functional group. So, yang tu je awak kena tahu untuk parent. Okay, number of carbon dan class of compound. Daripada class of compound tu kita tahu functional group dia macam mana. Itu parent. Substituent. Okay, substituent pun sama juga. Okay, tapi sekarang ini kita tengok bilangan karbon dan nama hujung dia tadi untuk parent in.
Kenapa? Sebab dia alkin. Kalau alkohol jadi metanol. Kalau aldehyde, metanal. Okay. Tapi kalau yang ni dia sebagai substituent, dia akan jadi il. So satu karbon namanya metil. Okay. Dua karbon namanya etil. Okay. Tadi kalau parent ethene, substituent etil. Number 3, propyl. So propyl ni ada dua bentuk. Satu N-propyl, satu isopropyl. Kenapa boleh jadi dua bentuk dan dua nama ni? N bermaksud normal. Okay. Normal maksudnya dia bonded dekat karbon yang pertama dalam propyl kepada parent. Isopropyl dia bonded dekat karbon yang kedua. 1, 2, 3. So dia bonded dekat karbon yang kedua. So contoh, saya buat contoh. Okay, kalaulah kita ada satu parent. Ni parent. Okay, ni rantai parent, rantai panjang parent. Okay, and then N-propyl macam mana? N-propyl dia akan jadi macam ni. CH2, CH2, CH3. So ini dekat carbon number 1. Okay. But untuk isopropyl dia akan jadi CH3, CH, CH3. So dia bonded dekat mana? Dekat carbon yang kedua. So itu beza N-propyl dan isopropyl. Okay. So kena tahu dia bonded dekat propyl tu dia bonded dekat karbon yang kedua ke karbon pertama. Okay. Kalau 4 karbon namanya apa? Dia jadi banyak lagi. Dia boleh jadi N-butyl, iaitu dia bonded dekat karbon yang pertama dalam butyl. Sec-butyl. So, sec ni ialah secondary butyl. Okay. So, dia attach dekat carbon secondary of the butyl. So, carbon ini bonded dengan 1, 2. So, ada 2 carbon attach pada dia. So, dia adalah secondary butyl. Okay. Isobutyl. Ini ada salah ya kat sini. Isobutyl. Sekejap. Okay, ni ada typing error. So, sini CH2. CH2. Okay, so isobutyl. Isobutyl ni macam mana? Bentuknya butyl 4 karbon dan iso. Okay, iso ni bentuk dia macam ni. Okay. Tadi kita belajar isopropyl. Okay, isopropyl ni kalau nampak bentuk dia macam ni, CH3, CH, CH3. Ataupun kita boleh lukis bentuk dia macam ni. Okay, dekat karbon yang kedua. So sini CH3, CH, CH3. So bentuk dia macam tulang ikan tu. Okay. So dia akan jadi macam ni. 1, 2, 3. Okay. And then dia bonded pada siapa? Bonded pada parent. Okay. Kalau isobutyl. So yang warna hijau tu parent. Okay. So ini ialah isobutyl. So isobutyl maksudnya apa? Butyl maksudnya 4 karbon. Dan iso ni bentuk ada cabang macam tulang ikan ni. So macam mana nak buat? 1, 2, 3, 4. Okay. So kat sini isopropyl ada 3 karbon. 1, 2, 3 karbon. Isobutyl 1, 2, 3, 4 karbon. Kalau saya nak lukis isopentyl. Isopentyl. Ada berapa karbon? 5 karbon.
So, 1, 5 je. 5, betul. 1, 2, 3. So, cabang dia, awak tengok, cabang dia sama je. 1, 2, 3, 4, 5. Bentuk dia masih ada cabang kat hujung tu, tapi dia makin panjang. Itu isobutyl, isopentyl. Nampak tak? Third butyl, bentuknya macam ni. So, ni parent. So, dia akan jadi macam ni. Ada 3 cabang. Okay, dia bukan sebab 3 cabang tu tau. Sebab dia bonded dengan carbon tertiary. Kalau dalam butyl tu, carbon ini bonded dengan 3 carbon. So, that's why kita panggil third butyl. Third ni tertiary. Okay. Boleh? So, ini adalah pentyl. Okay, so pentyl bentuk dia macam ni. So, pentyl selalu jarang kita jumpa. Tapi kena tahu ini adalah neopentyl. Okay. Alright, so kita tengok contoh. Contoh yang pertama. Okay. Kita ada 3-ethyl-2-3-dimethyl octane. Okay, so sekarang ni kita diberi nama, so kita diminta untuk lukis. So first step, what you should do, determine parent. Parentnya octane. So octane ialah alkane. So this one is alkane. Maksudnya no functional group. Dan yang kedua, dia ada 8 carbon. So kita lukiskan 8 carbon. Step yang kedua, tengok substituent. Okay, jenis substituent. Kita ada il. Il ini adalah substituent. So, substituent ini methyl. Ada berapa carbon methyl? So, methyl ada 1 carbon. Dekat mana dia punya kedudukan? 2 dan 3. So, tengok position. Kita ada 3, 2, 3. So, kita keluarkan, kita buat substituent. 2, 2, 3. Okay. Dah tentukan substituent, dah tentukan position. Macam mana tengok position, dia dah tulis nombor kat situ. And then, bilangan position tu menentukan berapa bilangan substituent. So, kalau ada 3 position yang dia tulis kat sini, 3, 2, 3, maksudnya ada 3 substituent lah. Okay, substituent dia apa? So, kita ada ethyl dekat carbon nombor 3. So, ethyl ada 2 carbon. Okay, and then CH3, methyl. So, dia ada dekat carbon 2 dan carbon 3. So, lukislah. Kat carbon 2 dan carbon 3, CH3. Carbon yang ketiga pula ada CH2, CH3. Lastly, lukiskan hidrogen. Lengkapkan dengan hidrogen. Okay. Boleh dapat? Ni dah belajar kan kat sekolah. So, ni macam ulangan je. Okay. Saya nak tunjuk contoh. Sekejap lah. Tak ada pula soalannya. Okay, so kita tengok dekat soalan ini, pada benda. Okay, kita ada 2, 3, 4. Okay, ni contoh example. So 2, 3, 4 trimethyl pentene. Okay, so warna biru ini adalah parent, pentene. So how many carbon? 5 carbon. No functional group, so dia adalah alkene.
So tengok, in maksudnya alkene. So no functional group. So lukiskan structure. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and then we have substituent, methyl. Okay, and then dia ada tulis tri. Tri ni maksudnya apa? Dia menentukan berapa bilangan metil. So ada 3 bilangan metil. Dekat position yang mana? Position 2, 3 dan 4. So 2, 3, 4. So saya nomborkan. Ni 2, 3, ni 4. Okay, tak kisahlah kalau nak numbering dari kiri ke kanan ke kiri ke, tak ada masalah. Okay, and then lukiskan. Metil CH3, CH3, CH3. Okay, lastly, lengkapkan dengan hidrogen. So, bila dah lukis bentuk expanded macam ni, kena lukis hidrogen. Okay. So, ini example 1. Example 2. Okay, example 2. Okay. Kita ada parent. Parentnya lah octane. Macam tadi, no functional group dan 8 carbon. So, kita akan lukiskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, kemudian dia kata dekat carbon 2 dan 3, ada metil. Ada berapa metil? Ada 2 metil. So di. So CH3, CH3. And dekat carbon number 3 we have isopropyl. So isopropyl bentuknya ni. Okay, dan lengkapkan. Korang mesti kira kira bilangan substituent dia cukup tak? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cukup. Okay, and then lengkapkan dengan hydrogen. So CH, CH, H2, H2. So this is 3 isopropyl, 2, 3 dimethyl octane. Okay, macam saya cakap tadi, korang boleh lukis expanded ataupun korang boleh lukis skeletal. So kalau saya nak lukis octane tu, bentuk skeletal boleh tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, dekat carbon yang kedua ada CH3. Carbon ketiga ada CH3. Dan carbon yang ketiga juga ada isopropyl. So, lukiskan struktur macam ni. Pun betul, tak ada masalah. Yang ni betul, bawah betul. Cumanya kalau korang lukis expanded yang atas ni, hidrogen tak cukup, satu salah. Okay. So, mesti lengkapkan dengan hidrogen. Kalau korang letak CCC je, salah. Okay, ada soalan tak? Ada soalan? Okay, last example. Okay, saya tunjuk 1 sec-butyl 2 ethyl cyclohexene. Okay, so first step, identify parent. So daripada kanan start dari kanan, in sampai korang jumpa il, metil. Itu adalah dia punya parent. Parentnya apa? Parentnya adalah alkene. So alkene. Dan dia ada berapa carbon? 6 carbon. Bentuk apa? Bentuk cyclic. So, kita boleh lukiskan parent dia dalam bentuk cycle macam ni. Kemudian numbering. Nak start dari atas boleh, 1, 2 boleh. Ataupun saya nak start daripada bawah, 1, 2. Okay, so kalau korang buat daripada bawah and then clockwise, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu. Okay.
Ini betul. Kalau buat macam ni, satu, nak letak sin 2, sin tak 3, sin tak 4. Ni salah. Okay, jangan letak bersepah-sepah. Dia sama ada korang start satu point clockwise ataupun anti-clockwise je. Itu je. Jangan buat sepah-sepah macam ni. Okay. And then yang seterusnya kita ada dekat carbon number 1 we have side butyl. So ada 4 carbon dan carbon ini adalah secondary butyl. Okay, dia attach dekat carbon secondary. Okay, and then carbon number 2 we have ethyl. So ada 2 carbon. So cukup. So ni betul. Okay, ada soalan tak setakat ni? Ada? Okay, oleh kerana tak ada. Tak ada, madam. Tak ada Kalau tak ada, saya nak tinggalkan kerja. Buka buku tutorial page 13. Kerja rumahnya ialah saya nak buat soalan question 2, 4 and 6. Okay, 2, 4, 6. Okay, tak faham? Nanti kita bincang esok. Tapi mesti buat. Sebab nanti esok saya nak awak yang jawab soalan, awak yang tanda jawapan. Okay? Alright, so ada soalan tak? Saya assume tak ada So kalau ada soalan boleh terus WhatsApp. Tak ada, madam. Okay. So saya stop dekat sini.